Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kebelakangan ini, tular beberapa buah video yang memaparkan individu atau kelompok sedang menunaikan solat. Akan tetapi, solat yang ditunaikan itu dilihat seperti menari-nari dan berlatar belakangkan nada remix. Perkara seperti ini memang melucukan dan boleh meraih ribuan tontonan. Persoalannya, wajarkah perbuatan solat itu dijadikan bahan gurauan atau sendaan? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 70 yang membawa maksud, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Sadaqallahul Azim. Akidah merupakan tonggak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Akidah yang utuh bagi seorang Muslim adalah yang melibatkan kepercayaan dengan rukun iman dan demikianlah sebaliknya. Pada hari ini, ancaman ke atas akidah umat Islam semakin bertambah apabila dunia menjadi semakin terbuka melalui hubungan sosial yang meluas, kemajuan internet dan kemudahan maklumat. Sejak akhir-akhir ini, kita telah melihat ramai anak muda Islam yang menggunakan media sosial mereka untuk berhibur. Hiburan yang mereka lakukan tersebut telah mempersendakan agama mereka sendiri. Mereka menggunakan kalimah ayat suci Al-Quran sebagai gurauan dan dikongsikan di laman sosial mereka sehingga menjadi viral. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa pegangan akidah mereka sudah goyah dan mereka terlampau mengikut trend yang secara halus boleh menjadikan akidah mereka tersasar. Islam sangat mementingkan perihal akidah. Akidah adalah perkara pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubah kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan, kunci kepada anutan agama Islam adalah akidah yang menjadi akar kepada ajaran Islam. Seseorang yang rosak akidah boleh membawa kepada kesyirikan dan gugur iman. Manakala orang yang dengan sengaja merosakkan imannya atau menggugurkan akidah boleh dihukum dengan berat dalam Islam melalui kesalahan murtad. Akidah adalah tonggak kepada kekuatan ummah dalam menghadapi pelbagai cabaran yang menimpa seluruh umat manusia pada ketika ini. Kelumpuhan akidah ummah membuka ruang kepada musuh-musuh melancarkan serangan demi serangan semata-mata bagi melemahkan kekuatan roh Islam dan akidah umat. Solat merupakan satu ketetapan ke atas seluruh umat Islam. Dalam surah An-Nisa ayat 103, Allah berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat merupakan satu ketetapan ke atas orang mukmin yang tertentu waktunya. Dalam satu hadis riwayat Al-Baihaqi, As-salatu imaduddin, solat itu tiang agama. Impak solat sebenarnya memberikan kesan terhadap peribadi kita, iaitu membentuk akhlak yang mulia. Seperti mana dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi, melalui solat inilah yang mampu membentuk peribadi yang mulia. Dan sewajarnya isu-isu seperti mempersendakan agama ini tidak berlaku dalam kalangan masyarakat umat Islam. Islam ialah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam kitab Jami'ul Bayanul Ilmi wa Fadlih, Ibnu Syihab ada menyatakan, Ruwihul qulub sa'atan wa sa'ah. Rehatkanlah hati-hati kalian, ada masa untuk urusan dunia dan ada masa untuk urusan akhirat. Konklusinya, agama tidak menyekat hiburan selagi mana ianya tidak mempunyai unsur-unsur yang diharamkan dan bercanggah dengan syariat dan akidah Islam, serta tidak menyebabkan seseorang individu itu lalai daripada melaksanakan tanggungjawab dan kewajipan.
Perbuatan mempersandakan agama merupakan dosa besar dan boleh jatuh murtad. Bahkan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka azab yang amat pedih. Perbuatan mempersandakan agama merupakan penyelewengan akidah dan termasuk dalam kategori istihza dan boleh menyebabkan pelakunya murtad tanpa sedar. Antara perkara yang dianggap mempersandakan agama ialah mempermainkan dan mempersandakan ajaran Islam sama ada melalui lisan atau perbuatan, memperkecilkan tuntutan agama atau menjadikan sesuatu ibadat terutamanya bab solat sebagai satu bahan jenaka. Islam mengajarkan umatnya bergurau dan ketawa dengan kadar yang diterima oleh fitrah dan agama. Islam menegas sikap berlebihan dan keterlaluan dalam semua perkara termasuk ibadah, apatah lagi dalam soal bergembira, berhibur serta bergurau senda. Berkaitan isu yang kami pilih, ada pendapat ulama yang mengatakan haram batalkan solat dengan sengaja. Bahasan mengenai membatalkan ibadah dengan sengaja, khususnya solat, ulama membezakan antara ibadah solat fardu dan ibadah solat sunat. Secara amnya, bagi solat fardu, ulama mengatakan tidak boleh kita memberhentikan solat tanpa ada uzur syar'i. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu membatalkan amalan-amalan kamu. Dari ayat di atas, ulama mengatakan haram hukumnya jika kita sengaja membatalkan solat tanpa ada alasan yang kukuh. Bagi memastikan masyarakat hidup dalam penghayatan Islam yang sebenar, maka tindakan penguatkuasaan undang-undang secara profesional amat diperlukan dan ianya sebagai satu tuntutan. Perbuatan mempersandakan solat merupakan satu penghinaan terhadap agama Islam. Menghina agama Islam merupakan suatu kesalahan jenayah syariah di semua negeri di Malaysia. Sebagai contoh, negeri Selangor yang memperuntukkan kesalahan ini dalam enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 pada bahagian 3, kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam boleh didapati dalam Seksyen 10. Selain mempersenda, mengajuk-ajuk, mencemooh amalan atau upacara yang berhubung dengan agama Islam, penghinaan terhadap agama Islam dengan perkataan yang dapat didengar atau dibaca, atau dengan lukisan, tanda, bentuk lain gambaran yang tampak atau yang dapat dilihat dengan apa-apa cara lain sehingga menyebabkan agama Islam dipandang hina, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Bagi pelaku di dalam video tersebut yang berasal dari Lombok, Indonesia, ini sudah diproses sama pihak berwajib dari Kopang. Semangat Ria. Semangat bro. Oke para netizen, redam amarah kalian, ini sudah dibawa bro. Buat para pengguna TikTok, jangan main-main TikTok yang enggak. Ini buat pembelajaran kalian nih. Ini agama. Jangan main-main set lagi kalian ya, apalagi masalah agama dipermainin, aduh bahaya. Dia telah ditahan oleh pihak polis atas kesalahan menghina agama dan dikenakan pasal 156A KUHP Hukum Penistaan Agama dengan ancaman 5 tahun penjara. Justru pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam membendung masalah ini dan mengenakan hukuman yang setimpal terhadap pelaku yang menghina agama. Seperti yang kita tahu, Islam adalah agama jama'i. Islam itu bukan hanya terletak pada nama, malah individu, masyarakat dan juga negara. Perbuatan tersebut telah memberi kesan negatif kepada banyak pihak, terutamanya individu itu sendiri. Remaja kini gemar menonton video-video yang menjadi tularan. Hal ini boleh menyebabkan remaja-remaja kini mudah terpengaruh akan video yang ditayangkan dan mempraktikkannya dalam kehidupan seharian. Selain daripada itu, masyarakat dan negara akan dipandang rendah dan serong kerana negara itu meletakkan prinsip menjadikan agama sebagai panduan kehidupan. Seterusnya, impak negatif daripada tularan ini akan menggagalkan usaha kerajaan dalam melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan dan berpegang teguh kepada agama.
Antara solusi yang wajar dilaksanakan agar dapat membendung isu mempersendakan agama daripada berulang ialah setiap individu mestilah menghadkan diri dengan hiburan, iaitu dengan mengamalkan konsep wasatiyah, iaitu bersederhana dalam segala urusan. Seterusnya, anggota masyarakat perlulah menghidupkan konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar, iaitu menasihati dan bertegur secara berhikmah antara satu sama lain. Selanjutnya, pihak kerajaan perlulah memainkan peranan, iaitu dengan menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada dan mempergiatkan lagi usaha dakwah di dalam media supaya dapat mendedahkan kepada masyarakat tentang hukum hakam dalam beragama.